Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bahagian yang kedua. Kalau pada bahagian yang pertama, Pak Haji terangkan bagaimana keadaan apa yang disebut bahawa albumin itu berada di dalam urin. Kelebihannya itu, kita boleh menahan dengan menggunakan herba-herba yang telah Pak Haji sebutkan tadi. Ya, seperti Pak Haji sebutkan tadi, daun urat, pelantago, boleh gunakan kelapa muda. Ini tujuan adalah untuk menahan kumis kucing, dan boleh gunakan meniran, jeruk nipis, dan juga daripada sawi, pegagar, lalang dan juga sebagainya. Tapi step yang kedua yang Pak Haji sebutkan ialah kita boleh supplykan albumin yang lebih tinggi. Itu kita tahan supaya jangan terjadinya pengeluaran albumin. Tapi ini untuk supply albumin, untuk mendapatkan albumin, untuk menggantikan albumin yang keluar tersebut. Albumin itu daripada ikan gabus. Ikan gabus yang dikeluarkan di Indonesia atas nama Probumin ataupun kapsul ikan gabus, dan juga di Malaysia kita namakan kapsul haruan. Kapsul haruan ini kita keluar, Masya Allah, dia adalah mengandungi albumin. Jadi kalau kita tak ada kapsul haruan, ikan haruan juga boleh. Ada orang tanya kepada Pak Haji, kalau ikan haruan tu kita keringkan, apakah masih ada albuminnya? Ada. Ya, jadi kita tak perlu ekstrak lah, tak perlu. Kita gitu. Tapi kalau kita kukus haruan yang masih fresh, itu lebih baik. Ya, tapi bagi orang yang kalau boleh ambil dalam bentuk sup, bagus sekali. Tapi kalau tak boleh, maka ikan haruan yang kering itu pun dah boleh. Ya. Jadi oleh sebab itu, maka kita cuba untuk memberikan kepada mereka yang disebut sebagai hypoalbumin. Kalau hyperalbumin, albumin yang tinggi, hypo, albumin yang rendah. Sebab tadi kita telah lihat dia telah keluar albumin ini ke dalam urin. Jadi oleh kerana itu, kalau terjadi hypoalbumin, kalau dah albumin tu kurang di dalam tubuh badan kita, apa yang akan berlaku? Yang pertama ialah segala zat nutrisi. Kalau kita makan itu kepada anak-anak, misalnya sebagai contoh ya, kita bagi dia makan, nutrisi itu nak guna untuk perkembangan pertumbuhan anak itu, dia tak berlaku lah. Sebab albumin tidak ada, dia tidak boleh diserap, dia tak boleh diambil. Sebab perubahan cairan yang membawa nutrisi itu untuk diambil oleh inti sel itu tak boleh berlaku sebab ketiadaan. Jadi menyebabkan anak-anak itu terbantut, jadi kecil, dia tak mau besar sebab kekurangan albumin. Jadi kalau begitu, maka kita perlu, sama juga ketika ibu hamil misalnya, untuk otak anak tersebut, jadi dia tak berkembang, jadi fikirannya tidak, bila anak kecil itu kekurangan albumin, apa yang akan berlaku ialah dia punya tak pintar lah, lemah pemikirannya, sebab dia tidak dapat makanan otak itu tak dapat. Jadi sebab itu penting sekali, kerana kalau ketiadaan albumin, zat makanan tak dapat diedar. Bagaimana kalau kita ambil herba tapi tak cukup albumin dalam tubuh badan seseorang, dia tak boleh bekerja. Jadi kena ambil albumin juga. Kalau kita hanya ambil tadi herba yang Pak Haji sebutkan tadi, kumis kucing misalnya, itu bukan albumin, bukan. Kena ambil albumin. Tetapi kalau kita ambil albumin, kemudian kita tak ambil kumis kucing, nanti albumin itu keluar lagi. Jadi oleh sebab itu kena ada dua, yang dimasukkan albumin yang diperlukan dan yang menahan albumin jangan sampai keluar. Ada dua ya, ada dua hal yang kita kena lihat di sini. Jadi oleh sebab itu, maka kita ambil daripada ikan gabus, ikan haruan, dan juga masalah kepada anak-anak ni ialah kalau tak dapat nutrisinya, masalah dia akan jadi kelambatan berfikir. Jadi dia tidak ada PD, dia jadi lemah, dia jadi lesu, dia jadi tak kuat. Sebab apa? Sebab dia tidak ada albumin. Albumin ni kalau bagi
Pak Haji, ya selalu kalau kita nak bagi orang tu sihat, berikan dia albumin. Kita bagi herba, bagi albumin. Betul lah tu, insya-Allah. Kemudian bila dia kurang albumin ini, dia akan menyebabkan sistem imunitinya itu akan rendah. Dia mudah demam. Sekejap-sekejap demam. Sekejap demam. Kenapa demam ini selalu sangat? Kerana tidak cukup albumin dalam tubuh badannya. Jadi perlu diberikan albumin. Okey, kita lihat apabila seorang itu dia juga akan menurunkan hemoglobin. HB-nya itu akan turun. Jadi oleh sebab itu, maka apapun kita bicara tentang penyembuhan penyakit dalam tubuh badan ini, kesihatan, sistem imun, apapun, kita cerita pasal herba ke, kita tak boleh melepaskan diri daripada mengambil albumin. Itu wajib. Sebab dia adalah sejenis asid amino. Kalau tubuh badan kita luka, maka albumin itulah yang akan pergi sebagai pasukan pertama untuk menghilangkan luka tersebut. Itu paling mudah untuk kita faham. Ya, apabila kita luka, albumin menyembuhkan luka. Jadi luka itu kelemahan. Begitu juga bila organ-organ dalam tubuh badan kita mengalami kelemahan, dia wajib ada albumin. Jadi oleh sebab itu albumin ini penting sekali. Misal kata, ya, Pak Haji sebut kata, okey, kalau orang luka kita gunakan pegaga. Betul, pegaga bagus kita gunakan, tetapi mesti ada albumin, baru dia sebagai satu package pengambilan yang lengkap. Ya, jadi bila kita ambil pegaga, ambil albumin, ambil dia punya herba, apa jua herba, ambil albumin. Sebab kita tak tahu. Sebab itulah Pak Haji kata, kalau seorang tabib dia nak tengok air kencing, tengok air kencing. Kalau air kencingnya itu sudah berwarna gelap, maka undang-undangnya, undang-undangnya mestilah mengambil albumin. Mesti kena ambil albumin. Kalau tak ambil albumin, tak mau dia. Selagi urinnya itu tidak berubah menjadi jernih warna teh, selagi itu penyakitnya tak dapat dirawat. Begitu orang yang sakit kanser misalnya. Kanser, Pak Haji dah sebutkan, jangan lupa bajakah. Jangan lupa. Itu adalah di antaranya. Baik, kemudian seterusnya, berapakah kadar albumin dalam darah kita, ya, iaitu 3.5 hingga 4.5 gram per desiliter. Itu yang orang kata normal. Dan kalau di bawah 2.2 gram per desiliter, itu namanya orang yang bermasalah. Baik. Salah satu lagi cara kita nak melihat bahawa kekurangan albumin ini, dia akan tanda dia sakit kulit. Jadi kalau dia sakit kulit, gatal-gatal dan sebagainya, itu banyak yang dia dah makan ubat atau dia guna krim steroid, sapu tak menghilang gatal. Sebab apa? Herba yang diberi makan tu bagus. Misalnya dia ambil SJ2 untuk kulit. SJ2 itu untuk kulit, untuk virus penyakit kulit. Dah betul dah bagus dah. Tapi dia kata saya makan SJ2 tak berkesan. Adapun orang lain misalnya, ya, sakit kulit juga, datang jumpa dengan Pak Haji kata, okey, ambil SJ2. Dia makan sekali dah sembuh lah Pak Haji, alhamdulillah. Apa beza orang yang makan tidak mau sembuh dengan orang yang makan sekali dah sembuh? Bedanya ialah kadar albumin di dalam tubuh badannya berbeza. Yang tak mau sembuh itu kerana dia tak cukup albumin. Berikan dia dengan albumin. Yang sembuh tu sebab apa? Sebab albumin dalam tubuh badannya cukup.
Jadi sebab itu Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa albumin itu dapat kita lihat pada masalah di kulitnya. Jadi kalau orang kata dia sakit kulit, herba apa yang paling baik sekali? Herba yang paling baik sekali ialah kapsul ikan gabus, kapsul ikan haruan. Itu untuk ubat sakit kulit. Kalau zaman dahulu kita selalu tengok macam ni, kalau orang sakit kulit makanlah ikan haruan. Sebab apa? Tengok kulit ikan haruan licin. Selalunya begitu. Itu adalah dipanggil sebagai makroskopik. Tengok pandangan luar. Kalau gitu baik ambil ikan lele lagi licin. Ikan lele sudah tentu lagi licin, sudah tentu lebih baik daripada ikan gabus. Tidak. Dia mesti ada yang ada sisik. Ikan lele tak ada sisik. Tidak ada sisik. Dia mesti ada ikan yang ada sisik. Sebab sisik itu yang kita katakan kolagen. Ya. Jadi oleh sebab itu ikan gabus salah satu daripada untuk kolagen. Kolagen itu untuk rambut, untuk gigi, untuk mata, retina kita, untuk sendi, untuk kulit, untuk supaya jangan jadi penuaan, aging. Jadi kita gunakan kolagen. Kita ada radik kolagen. Radik kolagen yang dibuat daripada kolagen ikan merah. Tetapi di dalam ikan haruan pun ada kolagen. Pun boleh bertindak seperti itu juga, ya, memberikan kesan untuk peningkatan kolagen dalam tubuh badan. Itu yang Pak nak sebutkan. Dan bila orang itu ada masalah sakit kulit, kita berikan dia dengan kapsul haruan. Satu lagi, ya, kalau kita tengok orang yang ada sakit kulit di kalangan anak-anak kecil, eczema misalnya, ruam-ruam sebagainya, itu bagi haruan saja, cepat, ya, sebagainya. Satu lagi yang Pak Haji nak sebutkan sini ialah masalah emah. Banyak orang bertanya kepada Pak Haji, macam mana ubat emah, ubat gastrik, pedih, katanya perih, lama sekali dia sakitnya itu. Maka Pak Haji selalu sebut bahawa untuk ubat emah ini, untuk gastrik ini, tukak lambung ini, dia adalah kapsul haruan, kapsul albumin. Sebab luka gastrik itu kan luka. Macam mana dia nak menampung luka tersebut? Pak Haji dah sebut, doktor yang pertama yang akan merawat luka ialah apa yang disebut sebagai asid amino, apa yang disebut sebagai daripada albumin. Jadi albumin itulah yang akan menghilangkan luka. Kalau luka di luar, makan, luka itu dapat cepat sembuh. Begitu juga luka di dalam perut juga cepat sembuh. Itulah yang Pak Haji katakan bahawa luka, apa juga luka, ambillah kapsul haruan. Itu penting sangat-sangat kita tahu. Kemudian seterusnya ialah dia juga kita gunakan untuk apa? Untuk pembaikan sel-sel baru. Sel-sel kita ni ada usia, dia akan mati. Macam muka ni, sel muka ni dia hidup 1 minggu, kemudian dia mati. Jadi bila dia mati, dia perlu kepada pergantian. Ketika kita muda dahulu, diganti dengan sel-sel itu aktif ataupun aktif, yang menyebabkan kulit muka kita sentiasa nampak bersih, nampak muda, nampak berkilat, nampak glowing, sebab pergantiannya cepat. Tapi bila usia kita makin tua, maka dia tak ganti. Yang ada ini macam baju-baju lama. Kita pakai baju lama, nampak baju lama tu elok lagi, tetapi nampak sudah lusuhnya, sudah tidak ada cahayanya baju lama. Jadi pergantian kepada baju baru ini, kalau waktu muda selalu berlaku cepat. Pergantian kulit baru ini, sel-sel kulit berlaku dengan cepat. Tapi kalau sudah tua, dia jadi lambat. Seperti orang tua yang memakai baju yang lusuh yang lama. Macam mana nak bagi orang tua memakai baju-baju baru? Bagaimana nak bagi tubuh badan kita ini memakai sel-sel baru yang dibina?
dengan mengambil albumin. Bila kita ambil albumin, maka regeneration kepada sel itu berlaku dengan cepat. Masya Allah. Bila katakan regeneration itu berlaku dengan cepat, mesti ingat 4 perkara, iaitu release, rest, regeneration, refunction. Artinya kita akan mendapat bila ambil saja daripada ikan haruan ni release. Release ini berartinya dia detoksifikasi. Yang kedua, release, yakni dia keluarkan semua racun yang ada dalam tubuh badan kita. Yang kedua, rest. Bila kita ambil daripada ikan gabus ni, kita akan dapat rehat, waktu-waktu rehat yang berkualitas. Refunction, regeneration, dia akan buat generatekan sel-sel baru. Dan refunction, dia akan berfungsi dengan lebih baik. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, itulah yang Pak Haji nak sebutkan. Dan satu lagi istimewa ya ikan haruan ini ialah dia untuk mengelakkan pembekuan darah. Ini satu isu besar dunia. Satu dunia memperkatakan apakah dia bahan untuk anti keagulatan darah. Mungkin bawang putih, mungkin mengkudu, tetapi sesuatu yang tinggi untuk anti keagulatan darah ini ialah albumin. Jadi ini dahsyat ini. Jadi albumin itu kalau diambil, kapsul haruan itu kalau diambil, dia memang sebagai food supplement untuk orang yang muda, untuk umur anak-anak kecil, untuk orang dewasa dan untuk orang lansia lanjut usia. Jadi dia boleh digunakan sejak daripada kecil sampai kepada usia kita, iaitu usia yang tua. Itu di antaranya. Jadi sebab itu kegunaannya sangat besar bila kita sebut dengan albumin ini. Baik, tiba-tiba albumin ini dalam tubuh badan kita hilang disebabkan masalah ginjal. Maka kita cover ginjal itu supaya jangan menghilangkan albumin dengan kumis kucing, dengan air kelapa campur dengan isinya, dengan pegaga, dengan lalang, dengan malets, dengan teh herba. Kita cover dia. Tapi albumin kita nak perlu juga support dia, kita bagikan dia dengan haruan, kapsul haruan. Itu baru namanya perawatan. Tapi kalau kita hanya bagi herba untuk mengelakkan masalah pengeluaran di ginjal, kita tak masukkan usupan protein ataupun usupan albumin di dalam tubuh badan kita, maka pada ketika itu maka dia akan menghadapi banyak juga masalah tidak selesai. Jadi itulah art of healing, cara kita untuk merawat. Jadi kalau dalam produk kita, Pak Haji sebut pertama Malex. Malex itu boleh masuk dalam kopi. Sangat bagus untuk menjaga ginjal. Jaga ginjal. Dan Malex itu adalah untuk menghilangkan kepanasan di dalam tubuh badan. Mengurangkan asam dalam tubuh badan. Malex juga digunakan untuk sakit sendi, arthritis, asam urat, gout. Malex digunakan untuk turunkan tekanan darah tinggi. Malex juga digunakan khususnya untuk deep sleeping. Jadi oleh sebab itu banyak daripada Malex ini ya, untuk termasuk juga untuk menurunkan kolesterol. Masya Allah. Begitu juga bila kita memperkatakan selain daripada herba Malex, teh herba. Teh herba macam tu juga, iaitu pegaga. Pegaga boleh digunakan untuk mengelakkan kerosakan ginjal, memecahkan batu karang. Pegaga untuk batuk, itu sangat bagus lagi tu. Pegaga untuk ubat batuk. Pegaga untuk jaga suara. Itu adalah di antaranya. Jadi itu adalah merupakan produk-produk siap yang sudah boleh digunakan di pasaran. Termasuk lagi Pak Haji nak sebutkan ialah
herba syak ketelis. Syak ketelis itu juga adalah herba yang sangat-sangat bagus ya untuk kencing yang tidak lawas. Kencing tak lawas ya, kadang-kadang kencing tapi sedikit, itu menggunakan daripada syak. Dan selain daripada itu juga, maka kita boleh gunakan banyak lagi herba-herba seperti mana yang kita belajar hari itu, iaitu rambut jagung ya. Kita belajar daripada apa, air beras yang kita ambil, yang kita rebus itu sebagainya. Banyak lagi herba-herba yang boleh kita gunakan. Tapi untuk perawatan ginjal itu penting. Sebab apa Pak Haji sebut begitu? Sebab hari ini orang rosak ginjal kerana apa yang Pak Haji katakan, albuminuria ini, dia adalah salah satu tanda ginjal akan rosak, buah pinggang akan rosak. Jadi Allah bagi tanda dulu kepada kita. Bila kita tahu bahawa ada petanda syarat nak rosak ginjal ini, kita sudah standby dengan herba-herba kita, insya-Allah. Baik, itulah yang Pak Haji nak sebutkan tentang itu. Yang lain-lainnya Pak Haji nak sebutkan ialah tentang pengobatan herba bagi orang yang ada masalah kencing. Pertama ialah kencing ini tidak boleh kencing berdiri. Kalau kita kencing berdiri, dia boleh merosakkan ginjal. Itulah di antaranya hikmah kenapa Islam menyuruh kita kencing duduk. Kecuali bagi kawasan-kawasan yang tertentu, misalnya ada kotoran yang sebagainya ya, itu ada ruksahnya, tapi kebiasaannya kencing. Namun begitu, satu hal yang selalunya Pak jumpa bagi orang perempuan, bila dia menggunakan tandas awam, ingat, awas, tandas awam ini banyaknya bakteria, penyakit, maka akan banyak berlakunya keputihan. Penyakit keputihan itu ialah kerana candida albicans. Kadang-kadang kerana kebanyakan kita menggunakan tandas awam. Tandas awam ialah tandas umum yang ramai. Ramai semua orang masuk yang berpenyakit dan juga sebagainya. Di sini kena jaga betul-betul. Ya, pastikan dibersihkan betul-betul. Yang kedua yang Pak Haji nak sebutkan tentang ginjal ini, iaitu makanan-makanan ataupun makanan-makanan yang boleh merosakkan ginjal. Bagi orang yang sudah ada masalah ginjal, ada 3 perkara yang perlu diberi perhatian yang sudah bengkak di betisnya, iaitu ikan asin, pulut atau ketan, dan juga susu, lemak manis. Jadi sebab itu kena ambil perhatian ya. Kalau kita ambil itu, bengkak semula kakinya, bengkak semula mukanya dan juga sebagainya. Dan satu lagi ya, yang boleh menyebabkan masalah ginjal ialah batu karang. Macam mana nak pecahkan batu karang? Ada banyak herba, antaranya ialah pokok tapak leman. Yang Pak Haji selalu sebut tu, tapak leman itu yang berfungsi untuk prostat, yang berfungsi juga untuk keputihan ya, dan berfungsi untuk fungsi-fungsi yang lain, tetapi adalah sangat baik untuk memecahkan batu ginjal. Termasuk juga pokok apa yang kita sebut sebagai daun urat tadi, pokok plantago. Ya, pokok plantago ni banyak sekali di kawasan-kawasan tinggi. Nanti insya-Allah dalam TV Pak Haji akan ditunjuk gambarnya ya. Nanti kita akan mengambil gambar supaya jelas dan sebagainya. Dan salah satu lagi yang boleh merosakkan ginjal ialah kerana makanan-makanan berkarbonat. Ya, makanan-makanan berkarbonat, yang mana makanan yang bergas seperti cola misalnya. Ya, jadi oleh sebab itu kalau kita minum banyak itu, haus kita minum, ramai orang yang minum minuman bergas ini yang menyebabkan rosak ginjal selepasnya itu. Ini juga sangat penting kerana dia juga akan menyebabkan penyakit kencing manis dan akan merosakkan ginjal. Baik, yang lain pada itu ialah jangkitan ataupun terjatuh. Ya, itu boleh juga menyebabkan permasalahan di sistem ginjalnya itu.
Jadi oleh sebab itu maka nasihat Pak Haji, buah-buahan yang perlu kita ambil ialah buah timun, jus timun, jus nenas, itu, dan buah-buahan itulah yang paling baik untuk cuci ginjal kita, termasuk semangka, termasuk yang lain juga. Baik, itu saja yang Pak Haji nak sampaikan pada hari ini. Terima kasih pada semua. Ikuti lagi pada esok hari, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.